Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara kaum muslimin, hendaklah berhenti dari berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah. Menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang bermaksud barang siapa berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah, walaupun dengan perkataan diam sekalipun, nescaya luputlah pahala Jumaatnya. Dari itu diam, dengarlah dengan taat. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat, insya-Allah. Alhamdulillahil qail waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Bermaksud, wahai orang yang beriman, ta'alah kamu kepada Allah dan ta'alah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian juga kamu berbantah-bantah, yakni perselisihan dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran, dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati dan mendapat rahmat daripada Allah di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini akan menyentuh berkenaan tajuk kepimpinan yang membawa 1000 rahmat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, setiap daripada kalangan kita pada hakikatnya adalah pemimpin. Seorang suami adalah pemimpin bagi isteri dan ahli keluarganya. Seorang majikan juga digelar sebagai pemimpin kerana bertanggungjawab terhadap mereka yang bekerja di bawahnya. Begitu juga seorang guru adalah merupakan pemimpin kerana memikul amanah yang besar terhadap anak didikannya. Begitulah gambaran tentang tanggungjawab seorang pemimpin. Kepimpinan adalah merupakan satu amanah. Ia hadir dengan penuh rasa kesungguhan untuk memberikan yang terbaik terhadap orang yang berada di bawah. Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin yang dikenal sepanjang zaman, walaupun baginda dilahirkan sebagai seorang yang yatim dan dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Akan tetapi ilmu dan pengalaman telah membentuk kepribadian baginda. Ketika usia yang masih kecil, baginda telah dihantar ke perkampungan Bani Sa'ad yang terpencil dan dibesarkan oleh ibu susuannya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Sebagai seorang pemimpin yang hebat, baginda Nabi SAW belajar daripada adab yang tinggi dan tauladan yang baik daripada sebuah perkampungan yang kecil. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia akan bertanggungjawab. Seorang pemimpin ini menerusi kepirman-Nya dalam surah As-Sajdah dalam ayat 24 yang telah dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, dan kami jadikan antara mereka itu beberapa orang pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami selagi mereka bersabar, yakni dalam menjalankan tugas itu, dan mereka tetap meyakini ayat-ayat keterangan kami. Sidang Jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya sekecil-kecil tanggungjawab pemimpin itu adalah memimpin sikap dan diri kita sendiri. Tanggungjawab sebagai seorang pemimpin adalah menunaikan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia supaya menyerahkan amanah kepada mereka yang layak untuk memegang amanah tersebut.
Sekiranya amanah itu diberikan kepada mereka yang tidak berhak, maka ia adalah salah satu daripada ciri-ciri sifat zalim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal tersebut dalam Al-Quran menerusi surah An-Nisa ayat 58. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'idhukum bih inna Allah kana sami'an basira. Yang bermaksud sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyerahkan amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, yang Allah menyuruh menghukum dengan adil, sesungguhnya Allah dengan suruhan itu memberikan sebaik-baik pengajaran kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat daripada surah An-Nisa ini merujuk kepada mereka yang memegang urusan orang-orang Muslim. Mereka tidak boleh menyelewengkan amanah yang diberikan. Mereka juga tidak boleh mengambil sesuatu apapun dari amanah itu tanpa izin daripada pemilik amanah tersebut. Sekiranya ingin menetapkan sesuatu hukum, maka hukum itu perlu dilaksanakan dengan adil. Inilah yang diajar dan ditegaskan dalam agama Islam. Di antara amanah yang sering dipandang kecil oleh manusia adalah amanah terhadap orang lain. Ianya termasuklah amanah seseorang suami terhadap istrinya, amanah ibu bapa terhadap anaknya, amanah majikan terhadap majikan pekerjanya, dan amanah seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Sedarlah bahawa kesemua amanah ini akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya setiap daripada kalian adalah pemimpin, dan setiap daripada kalian bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Saudara-saudaraku kaum muslimin sekalian, Al-Quran menggambarkan kepada kita mengenai sikap kepimpinan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dijelaskan menerusi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang bermaksud, sesungguhnya telah datang kepada kamu semua seorang rasul daripada golongan kamu sendiri, yaitu Muhammad. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu tanggung, dan dia sangat menginginkan kebaikan bagi kamu, dan dia juga amat mengasihi dan menyayangi orang yang beriman. Menerusi ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin melalui 4 perkara. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan seorang nabi dan rasul bagi umat manusia. Sebagaimana kehidupan manusia lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melalui keadaan yang dirasakan oleh orang lain, seperti kelaparan, kehausan dan ketakutan. Namun kesemua itu tidak mematahkan semangat dan juga dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang berada di sekeliling baginda. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki perasaan yang amat tinggi terhadap penderitaan dan perasaan umatnya. Baginda sama sekali tidak mahu untuk memberatkan umatnya, termasuk juga dalam urusan ibadat. Sebagai contoh, salat tahajud adalah merupakan satu kewajipan bagi diri baginda, tetapi tidak diwajibkan untuk keseluruhan umatnya. Yang ketiga, Rasulullah SAW mempunyai perasaan yang sangat besar untuk memastikan keselamatan dan kebahagiaan hidup umatnya. Keselamatan dan kebahagiaan di dalam kehidupan ini tidak akan diperolehi melainkan dengan memastikan umat baginda menuruti perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ayat tersebut menggambarkan juga tentang sifat Nabi yang mempunyai sifat kasih terhadap umatnya. Seorang pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang selalu memikirkan tentang diri orang lain berbanding dengan dirinya sendiri. Sifat ini wujud dalam diri Rasulullah SAW yang senantiasa bersikap lemah lembut dan tidak kasar terhadap umatnya. Baginda juga gemar memaafkan dan memohon keampunan buat umatnya pada perkara yang keterlaluan. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, justru sebagai mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin mengajak sekalian yang hadir untuk kita berusaha memperbaiki diri, menjadi hamba Allah yang lebih taat kepada pemerintahannya, pada perintahannya,
Seorang pemimpin yang hebat itu bukan sahaja mempunyai kemampuan untuk berada di barisan hadapan, akan tetapi yang lebih penting daripada itu ialah bekalan ilmu dan kekuatan jiwa. Hiasilah diri kita sebagai seorang pemimpin dengan sifat ihsan dan berhemah terhadap semua makhluk, agar kepimpinan dapat membawa seribu rahmat. Sekiranya seorang pemimpin itu tidak bersikap dengan siang sedemikian, maka nescaya amat sukar untuknya menyampaikan dakwah dan kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 159, "Wa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين." Maka dengan sebab rahmat yang melimpah ruah daripada Allah kepada kamu wahai Muhammad, kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka, yakni sahabat-sahabat dan pengikutmu. Dan sekiranya kamu bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka menjauhkan diri daripada sekelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka, yakni mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh mereka terhadap kamu, dan mohonkanlah keampunan bagi mereka, serta bermesyuaratlah dengan mereka dalam apa-apa urusan peperangan dan soal keduniaan. Kemudian apabila kamu telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertawakal kepada-Nya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين يا موفق الضائعين، وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من بصرت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, memberi salam, memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sempurna. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhu. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhum, istri-istri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhum, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah,
Ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala amal bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menampakkan hartanya ke jalan-Mu, seperti membayar zakat, wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Amdakal Harith al-Syari'ati, Seri Paduka Baginda yang Tuan Agung Sultan Ibrahim Ibn Almarhum Sultan Iskandar, kepada Si Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zahra Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pembangku Sultan Johor, dan Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, Tengku Mahkota Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail, Raja Muda Johor, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin wa akhzil al-kafarata wal mubtadi'in as-sayyi'ati wal musyrikin wa kull man huwa aduwwun lid-din. Allahumma farrij humam al-muslimin wa aqdi ad-dayna 'anil madinin wa ahsin khalas al-masjunin wa ja'al hadha al-balada aminan mutma'innan rakhiyan wa sa'ira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذريتنا وأصولنا وفرعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.